亲爱的姐妹们，平安！我们又再一次见面，让我们用欢喜感恩的心来唱一首诗歌，就是我们的诗歌本第3季第3首《我们进入神的殿》。Selamat sore ibu-ibu sekalian, mari kita dengan rasa syukur, sukacita, kita mengangkat satu puji-pujian edisi yang ketiga, nomor 3, di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan kita memuji, menyembah Tuhan. Nomor 3. Shalom, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 亲爱的姐妹们，平安！ Mari kita sebelum memulai terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. 我们先同心祷告。 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh mengumpulkan kami Tuhan. 亲爱的天父，谢谢你，我们能够聚集在一起。 Kami yang adalah anak-anak-Mu begitu Engkau kasihi. 你是那样的爱惜我们。 Kami punya waktu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. 我们有时间跟你一同的团契交通。 Kami mau duduk diam di hadapan-Mu. 我们要安静在你的脚前， merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. 默想你的话语。 Kiranya Engkau boleh mengurapi hamba-Mu dan museneti. 愿你恩膏你的仆人， Dan urapi kami semua Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian agar kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu. 求你给我们智慧来明白你的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersatu dalam doa. 我们祷告是奉耶稣基督的名字， Amin. 阿门。 Mari ibu-ibu kita melanjutkan perenungan kita yang terambil dari kitab Markus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita akan membaca secara bergantian ya. 我们来看马可福音第8章。
Markus 8 ayat 14 hingga ayat 26. 马可福音第8章14节到第26节。 Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. 门徒忘了带饼，在船上除了一个饼，没有别的食物。 Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awasilah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. 耶稣嘱咐他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人的笑和希律的笑。” Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. 他们彼此议论说：“这是因为我们没有带饼吧？” Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?" 耶稣看出来，就说：“你们为什么因为没有饼就议论呢？你们还不醒悟，还不明白吗？你们的心还是愚顽吗？” Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? 你们有眼睛看不见吗？有耳朵听不见吗？也不记得吗？ Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. 我拨开那5个饼分给5000人，你们收拾的零碎装满了筐子，装满了多少篮子呢？他们说12个。 Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. 又拨开那7个饼分给4000人，你们收拾的零碎装满了多少筐子呢？他们说7个。 Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? 耶稣说：“你们还是不明白吗？” Ayat 22, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. 他们来到伯赛大，有人带着一个瞎子来求耶稣摸他。 Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" 耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他的眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见什么了？” Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." 他就抬头一看，说：“我看见人了，他们好像树木，并且行走。” Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. 随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。 Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." 耶稣打发他回家，说：“连村子你也不要进去。” Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang sudah membaca, terlebih kita yang merenungkan dan melakukannya. 那阅读神的话又去遵行的人是有福的。 Ibu-ibu, apakah yang membuat kita menjadi ciri seorang yang beriman? 一个有信心的人有什么标记，有什么特征呢？ Apakah karena kita sudah lama mengikut Tuhan? 是不是因为我们做基督徒已经有很长的时间， Apakah karena kita giat melayani? 或者是我们很热心的侍奉， Apakah juga karena kita tahu banyak tentang firman Tuhan? 或者是我们知道许多神的话语，
Apakah juga karena kita hafal begitu banyak ayat-ayat emas dalam Alkitab? 或者是我们能够背诵许多的经戒， Atau apakah karena kita sudah mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita? 或者是因为我们在生命中已经经历了神的神迹。 Berapa lama yang lalu ada seorang artis idol, saya tidak sebutkan namanya, 前不久有一个很出名的明星， dari seorang yang bukan anak Tuhan, kemudian dia mengalami mujizat Tuhan, dia menjadi anak Tuhan, tapi kemudian berapa lama yang lalu dia kembali kepada agamanya yang dulu. 有一个很出名的明星，他原不是基督徒，后来相信了耶稣，可是之后他又回到他老旧的信仰。 Berarti meskipun kita sudah mengalami mujizat Tuhan, tapi bisa membuat kita ragu, salah paham kepada Tuhan, bahkan tidak mau percaya lagi pada Tuhan. 这个就告诉我们说，有的人虽然已经经历了神迹，但是还是不明白。 Apakah ibu-ibu pernah mengalami disalahpahami orang, disalah mengerti orang? 你是不是曾经有被人误会的经历呢？ Tentu sangat sedih, tentu sangat kecewa hati kita. 那是令人失望、很伤心的事。 Apalagi jikalau itu dilakukan oleh orang terdekat kita, oleh suami, anak, menantu, cucu kita. 尤其是跟我们很接近的人，我们的配偶、我们的儿女们。 Pada perikop ini, Tuhan Yesus pun juga disalahpahami oleh murid-muridnya. 这段经文给我们看见，耶稣基督被他的门徒误会。 Padahal kalau kita perhatikan di Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10 di kejadian sebelumnya, Tuhan Yesus itu sudah melakukan mujizat di depan mata mereka. 其实这个第8章的前一段，我们看见耶稣基督已经在他们门徒的面前行了神迹。 Dan pada perikop ini, perikop pasal 8 ayat 15, 在 ketika Yesus memperingatkan mereka, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. 在第8章15节，耶稣基督告诉门徒要谨慎防备法利赛人的笑和希律的笑。 Ragi artinya adalah kalau kita pernah membuat roti ya, ibu-ibu yang mungkin pernah membuat roti, itu entah roti atau bakpao atau apapun yang perlu ragi, kita tahu gunanya ragi itu apa. 我们做面包、做包子都需要酵，我们知道酵的作用是什么？ Ragi itu adalah untuk mencampur adonan roti agar roti atau tepung itu berfragmentasi dan kemudian roti itu berkembang. 假如我们把酵放在面粉里面，这个面呢就会发酵，就会膨胀了。 Jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu bukan ragi dalam roti. 耶稣所讲的这个酵，不是放在面里面的那种酵。 Tapi ragi itu artinya di sini adalah ajaran atau sesuatu yang bisa berkembang dengan cepat dan mempengaruhi pikiran, hati, dan mental kita sebagai anak Tuhan. 在这里，耶稣所讲的孝呢，就是一种思想，能够影响别人的那种思想，那就是孝，能够发展。 Bagi orang Yahudi, ragi itu artinya adalah kecenderungan hal yang jahat, degil hati, merasa diri religius atau saleh. 对犹太人来说，他们认为这个孝呢是一个很有力量的、坏的、不好的影响力。 Jadi ragi Farisi artinya adalah kita tahu bahwa orang Farisi terkenal dengan kemunafikannya. 法利赛人的孝是什么呢？我们知道法利赛人是很多是很假冒伪善的。 Mereka menyebut diri mereka rohaniwan, tapi semua itu dilakukan adalah untuk pencitraan. 法利赛人认为他们是属灵的领袖，可是这只不过是外表上的给人看的。 Bagi mereka, image di luar itu lebih penting daripada kerohanian di dalam. 对法利赛人来说，外表、外貌比内心更重要。 Mereka bungkus penampilan luar mereka dengan kesalehan, tapi di dalam diri mereka penuh kerusakan, di dalam mereka tidak dibereskan. 他们把外面包装得非常好，可是里面人家不知道的是很败坏的。
Inilah yang dimaksudkan degil, sehingga ketika mereka dalam perikop sebelumnya, mereka masih minta tanda-tanda, padahal Yesus Sang Mesias itu sudah hadir, sudah ada di depan mata mereka. 这就是耶稣所说的，他们非常愚顽，虽然看见了，还是不领悟。 Sedangkan apa? Itu ragi Herodes. 那希律王的笑又是怎么一回事呢？ Herodes memang membangun bait Allah yang ketiga. 是的，希律王曾经建造第3个圣殿， Tapi itu dilakukan bukan karena ia rohani, bukan karena ia cinta Tuhan, bukan karena spiritualnya baik. 希律王建造圣殿不是因为他有好的灵性， Tapi semua itu dilakukan Herodes untuk membangun supaya pemerintahnya tetap langgeng, supaya orang bersimpati kepada dia, mendukung dia dan tidak komplain dengan pemerintahnya. 希律王为犹太人建造圣殿，那是要给犹太人一个好的印象，让他们能够顺服。 Herodes memberikan penampilan yang nampak rohani, namun sebenarnya ia masih mementingkan kekuasaan, kejayaan, materi, kenikmatan dunia. 希律王为犹太人建造圣殿，乃是要给犹太人一个好的印象，使希律的政掌权能够稳固。 Herodes menggambarkan seseorang yang tidak pernah puas dengan keadaan dirinya. 希律王就代表一个从来不满足的人。 Dan apa respon murid-murid Yesus ketika diperingatkan agar mereka tidak sampai terpengaruh dengan orang-orang Farisi dan Herodes? 当耶稣对门徒说要留心谨慎法利赛人的笑和希律的笑，门徒的反应又是怎么样呢？ Di Markus 8 ayat 16, maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. 当耶稣叫他们谨慎的时候，你知道门徒怎么样反应吗？第16节，门徒彼此议论说：“这是因为我们没有带饼吧？” Murid-murid mengalami apa yang dinamakan bahasa gaul sekarang adalah lola, loading lama banget. 这些门徒啊，用现在很流行的话，就是说他们很愚钝，他们思想的很迟钝。 Murid-murid salah paham, salah mengerti maksud Tuhan Yesus. 他们误解耶稣基督的话， Dikira Yesus menyindir karena mereka cuma bawa 1 roti. 他们以为耶稣是讽刺他们，因为他们忘记带饼。 Murid-murid menyaksikan kuasa Yesus dalam memenuhi kebutuhan mereka. Padahal mereka itu sudah mengenal, sudah bersama Yesus, sudah mengikut Yesus, sudah dengar dan melihat di depan mata kepala mereka sendiri bagaimana mujizat Tuhan sudah melakukannya. 其实这些门徒已经看见，已经经历了耶稣基督所行的神迹奇事，可是呢，他们仍然对耶稣基督不了解。 Murid-murid salah paham dan lupa bahwa Yesus Tuhan mereka itu sanggup membikin dari sesuatu yang gak ada menjadi ada. 他们误解耶稣基督，他们忘记，他们不晓得耶稣基督能够使无变为有。 Mereka melupakan bagaimana mujizat laut Teberau yang begitu luas dan besarnya sudah terbelah menjadi 2. Apakah itu kurang? 门徒也忘记上帝曾经叫红海的水分裂，让以色列人走干地，难道这些神迹还不足够吗？ Mereka lupa bahwa Yesus pernah berkata kepada mereka bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. 他们也忘记神所说的人活着不是单靠食物，乃是靠神口中所出的一切话。 Mereka juga melupakan bahwa Yesus pernah mengatakan kepada mereka, jangan kamu khawatir atas apapun yang kau butuhkan. Tuhan itu akan mencukupi, Tuhan tahu kebutuhanmu. 他们也不记得耶稣所说的，不要为吃的喝的担忧吃什么穿什么，因为这一切神都能够供应。 Tentu kalau kita sebagai Yesus sangat sedih. 假如我们是耶稣被误会，我们一定是很伤心。 Sehingga di dalam Markus 8 ayat 17. 以至于在第17节，
Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?" 因为门徒误会。第17节，耶稣看出来，就说：“你们为什么因为没有饼就议论呢？你们还不醒悟吗？还不明白吗？你们的心还是愚顽吗？ Tidakkah kamu punya mata, tapi tidakkah kamu melihat? 难道你视而不见吗？ Kamu punya telinga, tapi tidakkah kamu mendengar? 你们听而不闻？ Tidak ingatkah kau bahwa aku melakukan mujizat mengubah 5 roti untuk 5.000 orang dan sisanya berapa? Mereka menjawab, 12 bakul. 你们不记得吗？我曾经用5饼2鱼喂养多少人呢？他们说5000人，剩下多少呢？他们说12个篮子。 Dan tidakkah sebelum ini aku melakukan mujizat juga di depanmu? 7 roti untuk berapa orang? Untuk 4.000 orang. Dan sisanya berapa? 7 bakul. 那5饼2鱼之后，我又在你们的面前用7个饼跟几条小鱼来喂养4000人，剩下多少呢？他们说7个筐子。 Ibu-ibu, kita lihat bahwa mereka begitu cepat menjawab pertanyaan lebihnya berapa? 12 bakul, 7 bakul. Karena apa? Mereka melihat sendiri di depan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus itu melakukan mujizat. 你看，对耶稣的问题，他们很快就回答：剩下多少？12个篮子，剩下多少？7个筐子。为什么他们答得这么快呢？因为这些神迹就是行在他们的面前。 Banyak orang begitu mengejar-ngejar mujizat. Mereka ingin mengalami supaya bisa lebih percaya terima Tuhan dengan sungguh-sungguh. 很多人今天很热烈的、很热心的追求神迹， Tapi pertanyaannya, apakah mujizat itu pasti menjamin orang bisa percaya Tuhan? 但是问题是说，神迹是不是能够真正的叫一个人相信耶稣？ Apakah mujizat itu pasti tidak akan membuat kita salah paham atau marah atau kecewa pada Tuhan kita? 神迹是不是会叫我们误会呢？ Ternyata dari perikop ini menggambarkan murid-murid yang bersama Tuhan Yesus, yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka tidak melihat atau mengalami mujizat itu cuma 1-2 mujizat, tapi banyak yang dilakukan oleh Yesus. Tapi itu membuat mereka masih salah paham, masih telat mikir, masih lola akan maksud Tuhan Yesus. 这些的圣经的记载给我们看见，这些门徒经历了许多的神迹，他们亲眼看见，可是他们仍然不明白，仍然误会耶稣的用意。 Bukankah itu juga dialami oleh orang Farisi? Mereka sudah melihat banyak hal, tapi yang banyak hal yang sudah dilakukan Tuhan itu tidak membuat mereka percaya kepada Tuhan. 就好像法利赛人一样，他们也看见耶稣行的很多的神迹，可是这些神迹没有带领他们相信耶稣基督。 Sehingga kalau kita pelajari di sini, kemudian Tuhan Yesus membawa mereka dan menuju satu kota, yaitu Betsaida. 因此，为了这个，耶稣基督带领他的门徒到另外一个城市，就是伯赛大。 Di Betsaida itu, orang-orang membawa kepada Yesus seorang yang buta. Dan mereka memohon agar Yesus menjamah menyembuhkannya. 他们来到伯赛大，有人带着一个瞎子来求耶稣摸他， Dan Yesus menyembuhkannya. 耶稣医治他。 Gimana cara menyembuhkan Yesus? 用什么方法呢？ Kalau kita perhatikan, Yesus menghampiri orang buta itu. Dia meludahi mata orang buta itu. 耶稣拉着瞎子的手，领他到村子的外面，就吐唾沫在他的眼睛上。 Dia meletakkan tangannya pada mata orang buta itu. 耶稣按手在瞎子的身上， Begitu simpel, bukan? 这岂不是很简单吗？ Tidak ada yang terlalu sulit, bukan, di hadapan Tuhan? 在耶稣面前，没有一件事情是难成的。
Tuhan bisa bikin segala cara untuk memberkati kita, untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat. 耶稣能够用各样的方法来医治我们，帮助我们行神迹。 Kalau kita perhatikan di sini, di dalam perikop pasal 8 ayat 14 sampai 21, bagaimana Yesus menasihati murid-muridnya agar tidak terpengaruh oleh orang-orang Farisi dan Herodes. Kita lihat perikop sebelum dan sesudahnya itu adalah berbicara tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. 我们看这个马可福音刚才的第8章15节到21节，我们就看见这一段圣经的文脉，就是前后所说的，就是说耶稣行了很多的神迹。 Yesus seolah-olah ingin mengatakan bahwa ini loh aku ini Mesias yang engkau sudah tunggu-tunggu, aku ini Tuhan yang ada di depanmu. 耶稣基督用他的行动，用他的神迹，似乎对他们说：“我就是弥赛亚，我就是救主，行了这些神迹在你们的面前。” Aku ini bukan cuma manusia sejati, tapi aku ini juga adalah Allah sejati. 我不光是真实的人，我也是真实的神。 Masih degilkah hatimu? 你们的心还是这么样的愚顽迟钝吗？ Masihkah engkau salah paham akan aku? 你们还是误会我的用意吗？ Masihkah engkau lola lebih lama banget? 你们还是这样的思想很迟钝吗？ Yesus kita adalah Allah yang lebih dari sanggup untuk melakukan segala sesuatu bagi kita anak-anaknya. 耶稣基督有足够的全能来行神迹，帮助我们这些他的儿女们。 Apakah kita sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan, diberikan anugerah keselamatan, masihkah kita mengejar-ngejar mujizat dari Tuhan? Baru kita ini percaya, baru kita ini meyakini Allah kita ini adalah Allah yang berkuasa. 我们身为基督徒，已经相信耶稣基督，难道我们还要在那边很激烈的追求神迹，我们才真正相信吗？ Kalau Allah itu sanggup memberikan kita sebuah keselamatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun, yang bersifat kekal, apakah terlalu sulit bagi Tuhan untuk memberikan sesuatu yang tidak kekal? 假如神能够为我们成就那极大的奇妙的救恩，难道他不能够帮助我们供应我们需要的吗？ Papa saya adalah seorang yang dari keluarga China. Dia orang dari China asli dan kemudian sesudah SD, lulus SD, dia mendarat ke Indonesia. Dan dia adalah seorang yang sebenarnya sangat anti kekristenan. 我父亲是大陆来的，他小学读完了之后呢，就出洋，出到南洋来到这里。那我父亲是一个不相信神、不相信耶稣的人。 Begitu banyak orang mengajak dia ke gereja, termasuk mama saya. Karena mama saya sebelum menikah dengan papa adalah seorang Kristiani yang sangat taat. 那我父亲呢，虽然有很多人劝说他，劝他信耶稣但是他也不信，包括我母亲也劝他。我母亲还没有跟爸爸结婚以前，已经是一个很虔诚的基督徒。 Tapi dia selalu mengatakan, enggak, saya ini orang Chinese. Itu Kristen, itu agamanya orang bule. 那我父亲就对我母亲说：“不，我是中国人，基督教是洋人的宗教。” Begitu keras hatinya sampai pada satu ketika beliau harus dioperasi ginjal di angkat 1, Tuhan mengadakan mujizat kepada papa saya. 我父亲的心是这样的刚硬，直到有一天，他的一边的肾要开刀要拿掉。 Tuhan datang pada malam hari waktu papa saya tidur, mama tidak ada di kamar, cuman papa. Dan kemudian Tuhan Yesus itu mendatangi infusnya ya, dipegang itu infusnya, itu yang kayak kabelnya itu dipegang dan Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir, besok nggak ada apa-apa. 那在开刀之前呢，那么我母亲不在，我父亲呢就看见耶稣基督来到他面前，拿了他那个灌这个药水的那个管子，耶稣对他说：“没事，你明天就没事。” Papa saya diam dalam hatinya, tidak bercerita kepada mama tentang peristiwa itu. 我父亲没有把这件事情跟我母亲说。 Sampai pada besok harinya,
ketika sebelum dioperasi, dokter menyiapkan semuanya dan memeriksa kembali. 直到第二天医生要开刀了，要再次检查所有的部分。 Dan dokter begitu kagetnya, dia mengatakan, loh kok ginjalnya nggak ada apa-apa? Nggak jadi operasi ini kita. 在开刀之前，当医生再次做检查的时候，他们吓了一跳。他说：“这个肾没问题，所以就不必开刀了。” Dan pada saat itu papa saya berkata kepada mama, ketika setelah dibawa ke ruang operasi nggak jadi dioperasi, papa bilang kepada mama. 那然后呢？ 就当我父亲被推到这个手术室的外面的时候，他才对我的母亲说 Ternyata omongan orang tadi malam itu seorang pria datang kepada saya nggak kenal tapi mukanya itu seperti muka yang ada di patung depan rumah sakit. Kalau kita masuk di rumah sakit lobi itu ada patung itu loh, mukanya mirip seperti patung itu. 我父亲就告诉我母亲说，原来昨天晚上那个男人对我所说的话呢，这个男人我不认识是谁，他就好像那个在医院前面有一个摄像，有一个人像，就像那个人。 Dan mama saya langsung merasa sangat bersukacita. Itu Tuhan Yesus. 我母亲非常喜乐，就对我父亲说：“那昨天晚上来的就是耶稣基督。” Dan sejak itu, papa saya percaya kepada Tuhan. 从此以后，我父亲就接受了耶稣基督。 Dia begitu tekun, dia begitu saleh, dia begitu sangat antusias membaca firman Tuhan. 我父亲相信耶稣基督之后，他非常热烈的、非常爱慕圣经，每天读圣经。 Dan saya sangat melihat ada perubahan. Dia bukan seorang yang membaca firman Tuhan saja. Meskipun waktu membaca firman Tuhan, ibu-ibu tahu ya, zaman dulu itu ya, renungan harian itu kan buku kecil-kecil tuh. Itu diperbesar sama papa saya, karena papa saya itu minus matanya banyak, diperbesar sebesar A3 ya, supaya dia bisa membaca dengan jelas. 那我父亲信了主之后呢，他很勤劳的读圣经。你知道这个每日的灵修，那个以前的是很小本的这个解释圣经，因为字很小，我父亲特意把它放大，让他能够好好的阅读。 Dan cici saya memberikan sebuah Alkitab yang paling gede itu yang biasanya ada di mimbar kebaktian umum kita. 我姐姐呢就买了一个很大很大的圣经，就是教会的讲台上常用的那很大的圣经给我的父亲。 Hidup papa saya sungguh-sungguh diubahkan menjadi seorang yang melayani Tuhan, yang begitu erat membina relasi dengan Tuhan. 我父亲生命是那样的改变，他与主是何等的，是那么样的亲密。 Tapi hal itu tidak berangsur lama. Kesehatan papa saya dinyatakan oleh dokter kena kanker paru-paru. 可是呢，这个好景不在长，不久呢，医生就说我父亲的肺有癌症。 Dan kanker yang diterita adalah sudah stadium 4. 那已经是晚期的第4期。 Tapi yang membuat saya bersyukur adalah bukan karena dia sembuh atau bukan karena dia sehat atau kemudian penyakitnya dilakukan kesembuhan oleh Tuhan, Tuhan mengadakan mujizatnya lagi. Tidak, tapi karena papa saya tetap cinta Tuhan. 我心中非常喜乐，喜乐不是因为神再一次在我父亲身上行神迹，乃是说在那样的光景当中，我父亲对耶稣基督的信仰是那样的坚定。 Tuhan tidak juga kunjung mengadakan mujizat, padahal dulu dia kenal Tuhan karena Tuhan melakukan mujizat kepada dia. 过去主耶稣曾经在他身上行过很大的神迹。 Kesehatannya bukannya semakin membaik, tapi semakin menurun, tubuhnya semakin kurus. 然而现在他生病，他的健康不是上涨，乃是下降。 Tapi yang membuat saya sangat amazing, sangat luar biasa adalah karena papa saya di tengah kelemahan tubuhnya, dia tetap percaya Tuhan. 我很惊叹、很兴奋的，
就是因为在软弱当中，我父亲仍然坚定的相信耶稣基督。 Dia tetap meyakini bahwa Tuhan itu mengasihi dia karena Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan. Dia sudah mengalami sukacita dan damai sejahtera yang dia dulu sebelum percaya Tuhan, dia belum pernah alami sukacita dan damai sejahtera itu. 我父亲坚定的相信，因为自从他相信耶稣基督以后，他经历了心中的喜乐，那是在他以前从来没有经历过的喜乐。 Sehingga meskipun tubuhnya semakin merosot, kelemahan tubuhnya semakin merosot, tapi ketika banyak orang datang, ketika saya tungguin di rumah sakit, dia selalu minta dinyanyikan lagu apa. 我父亲虽然是身体的健康越来越下降，很多人看他但是我也是在来到他的身边来看他，他总是要求人家唱诗，你知道他要我唱什么诗歌呢？ Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. 他所要求的诗歌就是刚才我所唱的，我要一生跟随主，虽然有风暴，虽然有困难，我一直要永远跟随耶稣。 Dan itu terus dilakukan ketika tim besuk datang, gembala gereja datang, selalu dia ditanyain, mau dinyanyiin lagu apa, Pak Budi? Selalu dia mau lagu itu. 每一次教会的探访队来的时候，牧师来探访的时候，就问他说：“你要我们为你唱什么呢？”他就说：“就是那首诗歌。” Kita tahu lirik lagu itu, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau tetap iring Yesus. 诗歌里面说：“虽然我在世上受到很多的艰难，但是我仍然要跟随耶稣。 Bukan karena sudah ada mujizat, bukan karena hidup saya baik-baik, bukan karena usaha saya nyaman, bukan karena anak cucu saya sayang saya, baru saya mau iring Yesus. 不是因为我曾经经历过神迹，不是因为我有很好的有一个很好的这个改变，但是因为耶稣基督的救恩，我要永远跟随他。 Dan ketika kemudian dokter mengatakan, sebentar lagi papa nggak lama lagi. Dokter ini adalah seorang Kristiani juga. Dia mengatakan bahwa akhir hidup seorang yang kanker paru-paru itu adalah menyerang ke otak, dia akan koma. 医生就对我们说：“你爸爸可能就不久了。这个生这个病的肺癌啊，这个细菌会进到我们的脑子，这个人就会清醒，就会神志不清了。” Dokter meminta agar semua anak-anak keluarga kumpul agar bisa menyiapkan untuk papa nanti sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. 那么医生就召集我们家人， Dan kami memanggil gembalanya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu-Ibu, ketika gembala ini kemudian mendoakan papa udah dalam kondisi yang gak oke gitu ya, tapi dia tetap minta lagu ini, saya mau iring Yesus. 感谢上帝，我们请牧者教会的牧者来，那么就为他祷告。那么我父亲还是在那种状况当中，还是会说我要那首诗歌。 Papa tidak kemudian menjadi kecewa. Kenapa saya bisa kena kanker? Kenapa saya tidak disembuhkan Tuhan? Saya ini kan nggak ngerokok. Kok orang yang ngerokok saya yang kena sih? 我父亲没有吸烟，但是他没有埋怨上帝，说我没有吸烟，为什么会得到这个肺癌呢？ Bagaimana dengan kita ibu-ibu? Kalau nggak ada mujizat dalam hidup kita, gimana kita? 姐妹们，假如在我们的生命里面没有神迹，怎么样呢？ Marah, kecewa, meninggalkan Tuhan? 生气、失望、离开上帝。 Mari kita membiarkan Tuhan menjadi Tuhan kita. 让我们使到我们的上帝真正的做我们的上帝。 Mari kita membiarkan Tuhan memutuskan dengan kedaulatannya apapun yang menjadi kehendaknya bagi kita. 让神成为神，
让他的权威为我们做决定。 Mari kita jangan pernah menyalahpahami Tuhan. 让我们不要误会我们的上帝， Jangan marah pada Tuhan. 不要向神生气。 Meskipun penyakit kita mungkin belum disembuhkan. 纵然我们的疾病可能还没有得到医治， Meskipun kesehatan kita mungkin gak ada perubahan yang signifikan. 可能我们的健康没有很显著的进步。 Meskipun keluarga kita belum dipulihkan. 虽然我们的家人的关系还没有恢复， Meskipun uang belanja kita sebagai para wanita belum juga naik. 对姐妹们来说，虽然我们的家里面厨房的用费没有增加， Meskipun harga minyak belum juga turun ya. 虽然油价还没有下跌， Mari kita tetap percaya Tuhan. Tuhan itu selalu baik. Tuhan tidak pernah salah dalam setiap karyanya atau dalam setiap hidup kita. 让我们继续相信他，跟随他，因为他从来不改变。 Saya akan membacakan 2 ayat dari Daniel 3 ayat 17 dan ayat 18. 我要为大家读但以理书第2章pasal 2。 Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Biarlah ayat ini yang juga menjadi ayat emas saya, ini juga menjadi ayat pegangan hidup kita akan iman percaya kita kepada Tuhan, Ibu-ibu. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. 但以理书第3章17节、18节。 Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. 即便如此，我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来，王啊，他也必救我们脱离你的手。 Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 既或不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。 Amin. 阿门。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. 天父，谢谢你，因为你是那么样爱我们的神。 Kami yang seharusnya semuanya mengalami hukuman yang kekal. 其实我们应该受到永远的刑罚。 Kami yang seharusnya manusia rohani kami ini mengalami kebinasaan. 我们应该为着我们的罪而灭亡。 Tapi Engkau Allah yang bermurah hati memberikan anugerah keselamatan kepada kami. 但是你是那样的仁慈的神， Biarlah itu membuat kami tidak pernah meragukan Engkau Tuhan. 让我们不要再对你有疑惑。 Sekalipun keadaan kami tidak sesuai dengan yang kami harapkan. 虽然有的时候我们的环境不是很理想的， Sekalipun kondisi keluarga kami tidak juga membaik. 虽然我们家里面的状况也不见好， Sekalipun kesehatan kami tidak kunjung juga membaik. 虽然我们的健康没有长进， Tapi biarlah iman kami, percaya kami tetap teguh akan Engkau Tuhan. 然而让我们的信心对你始终是很坚定的。 Biarlah kami tidak pernah meragukan akan kuasa-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. 让我们从来不要怀疑你的能力在我们的身上， Tapi biarlah justru di tengah-tengah kesesakan, permasalahan, kesulitan hidup kami, 但是就在我们生活充满许多问题的时候， kami justru mendapati bahwa Engkau Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. 让我们在这样的境况当中，我们仍然经历上帝不离不弃的爱。 Di tengah kesulitan hidup kami, kesehatan kami yang semakin mungkin tidak baik, tapi biarlah kami justru mendapati bahwa Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam bagi kami. 在我们的健康日渐下降的时候，让我们经历你从来不离开我们。
Bahkan Engkau Allah yang menolong kami, Tuhan. 甚至于你是帮助我们的上帝， Engkau Allah yang tetap memelihara kami. 仍然顾念我们， Engkau Allah adalah yang tetap setia kepada kami. 仍然是对我们非常信实。 Engkau Allah adalah yang terus memberikan kekuatan demi kekuatan baru. 你始终每一天都加给我们力量，新的力量， Semangat demi semangat baru. 加给我们精神， Sehingga meskipun kondisi, situasi kami tidak juga membaik, 以至于我们的状况虽然不见得好， tapi kami boleh tetap mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. 让我们能够仍然经历你所给的平安喜乐。 Bahkan Engkau memampukan kami untuk tetap tegak berdiri di hadapan-Mu, bukan karena kekuatan kami, Tuhan, 帮助我们能够在你的面前站立得稳，不是因为我们自己的力量， tapi karena Tuhan yang menopang kami. 那是因为你在支持托住我们。 Biarlah justru ketika kami masih mengalami masalah, tapi iman kami justru semakin bertumbuh, pengenalan kami juga semakin benar akan Engkau, Tuhan. 帮助我们，纵然在患难当中，我们仍然对你忠心，而且我们对你从来没有误会。 Tuhan, tolonglah setiap kami. 求主帮助我们每一个人， Lawatlah setiap ibu-ibu di Komisi Wanita GSRI Kartini ini. 愿你顾念我们每一个姊妹们。 Biarlah melalui masalah yang ada, iman kami pun juga semakin bertumbuh. 借着生活中的困难，我们的信心越坚固， Pengenalan kami pun akan semakin dalam dan benar akan Engkau, Tuhan. 让我们对你的认识更了解、更深入。 Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersatu dalam doa. 谢谢天父，我们祷告奉耶稣基督的名字。 Katakan sama-sama, Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya ibu-ibu ya. 愿主耶 Terima 稣 kasih. 赐福我们每个人。今天的信息让我们明白一件事，就是说，当我们看见，甚至于我们经历了神迹，如果我们没有抓到这个神迹里面的意义，我们还是不明白真理，甚至于我们会误会我们的主。为这个缘故呢，我们需要用眼睛看，也用心眼来看。Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa seseorang apabila dia melihat bahkan mengalami mujizat, tetapi jikalau tidak menangkap kebenaran yang tertera di dalam mujizat itu, kita tetap tidak mengerti kebenaran Tuhan. Bahkan kita bisa menyalahpahami Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu melihat dengan mata dan juga melihat dengan mata hati. Mendengar pakai telinga dan juga mendengar pakai telinga hati. Puji-pujian edisi yang ketiga nomor 82. Bukakan mataku Tuhan, supaya aku melihat kebenaran-Mu. 开我的眼，使我看见神的真理。第82首。开我的眼，使我看见神的真理为我彰显。我主是我那奇妙密室，使我自由，解我捆锁。我竟默然专心等候，唯愿我主旨意成就。恳求神灵开我的眼，光照引领。Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku。开我的口，使我宣扬真理福音，传到各方。开启我心，充满主恩典，将主的爱分给世人。我竟默然专心等候，唯愿我
我主旨意成就，恳求圣灵开导我心，光照